Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Muhammad Amirul Izzat bin Jamaluddin. Muhammad Amirul Izzat bin Jamaluddin. Ustaz harap semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah kita akan belajar tajuk wuduk dan syarat kesempurnaannya, yang mana tajuk ini berada dalam buku Pendidikan Islam tingkatan 1 pada muka surat 119 sehingga 124. Pembelajaran ke-21 dalam bidang fiqh. Apakah yang dimaksudkan dengan wudu? Wudu dari segi bahasa ialah bersih, elok dan berseri. Manakala dari segi istilah pula ialah membasuh anggota tertentu beserta dengan niat. Hukum bagi berwuduk terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah hukum wajib, ketika mana ingin menunaikan solat dan tawaf, dan juga ketika memegang ataupun membaca mushaf Al-Quran. Hukum yang kedua ialah sunat. Sunat berwuduk pada ketika kita sedang berhadas kecil, pada ketika hendak membaca Al-Quran, dan pada ketika hendak melakukan azan dan iqamat. Cara dan hukum berkaitan dengan wudu mempunyai 14. Yang pertama ialah sunat membaca bismillah. Yang kedua, sunat membasuh kedua tangan sehingga ke pergelangan tangan. Yang ketiga, sunat berkumur-kumur. Yang keempat, sunat memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung, yang mana ianya dipanggil istinsyak. Yang kelima, sunat mengeluarkan air daripada hidung, yang mana ianya dipanggil istinsar. Yang keenam, rukun. Rukun ni wajib lah. Yang keenam, rukun niat berwuduk ketika membasuh muka. Yang ketujuh, rukun ketika rukun membasuh muka. Yang ke-8 juga rukun membasuh membasuh semua bulu yang berada di kawasan had muka. Yang ke-9, rukun membasuh kedua tangan sehingga ke siku, bermula daripada kanan. Yang ke-10, rukun menyapu kepala, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang ke-11, sunat menyapu kedua telinga. Yang ke-12, rukun membasuh kaki hingga ke buku lali, bermula dari kanan. Yang ke-13, rukun tertib. Dan yang ke-14, sunat membaca doa selepas mengambil wudu. Rukun wudu mempunyai 5. Yang pertama ialah niat. Yang kedua ialah membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku, bermula daripada kanan. Yang keempat, membasuh kedua kaki sehingga ke buku lali, bermula daripada kanan. Yang kelima, menyapu air di kepala. Dan yang keenam, tertib. Lafaz niat untuk berwuduk ialah nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Amalan sunat sebelum dan ketika berwuduk, yang pertamanya ialah menggosok gigi sebelum berwuduk, dan yang terbaik ialah menggunakan kayu sugi. Yang kedua, membasuh dan menyapu anggota wuduk sebanyak 3 kali. Yang ketiga, menggosok ketika membasuh anggota wuduk. Yang keempat, melebihkan kawasan basuhan muka, tangan dan kaki. Yang kelima, menyelat janggut dan jambang yang tebal bagi lelaki. Yang keenam, mendahulukan anggota kanan daripada anggota yang kiri. Yang ketujuh, menyelati celah jari kaki dan tangan. Dan yang terakhir, menyapu seluruh kepala. Perkara yang makruh ketika berwuduk ialah bercakap-cakap. Yang kedua, mendahulukan anggota kiri. Yang ketiga, berlebihan menggunakan air, yakni membazir. Yang keempat, mengelap air wuduk yang ada pada anggota badan. Dan yang kelima, membasuh anggota kurang atau lebih daripada 3 kali. Perkara yang membatalkan wuduk: keluar sesuatu daripada kubul dan dubur,
yakni kentut, berak maupun kencing. Yang kedua, bersentuhan kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim secara tidak berlapik. Yang ketiga, tidur yang tidak tetap punggungnya. Yang keempat, hilang akal akibat mabuk, sakit, pitam ataupun gila. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Penemuan saintifik dalam amalan berwuduk. Amalan berwuduk memberi kesan positif terhadap kesihatan tubuh badan. Ketika berwuduk, seseorang akan membasuh mulut, hidung dan muka, yang mana anggota ini sering terdedah kepada ancaman kuman. Yang ketiga, antara kuman-kuman yang dimaksudkan adalah Staphylococcus epidermis, Streptococcus pyogenesis yang sering menyerang kulit, Streptococcus pneumonia yang menyerang paru-paru melalui anggota pernafasan. Yang keempat, anggota badan menjadi bersih. Yang kelima, kulit menjadi lembut. Dan yang keenam, pusat saraf yang berada di tangan, kaki dan dahi akan segar bila terkena dengan air. Hikmah berwuduk. Yang pertama, membasuh anggota badan dan menjernihkan rohani. Yang kedua, memberikan ketenangan, kesegaran dan mengawal perasaan marah dan tekanan. Yang ketiga, mengambil wuduk di rumah sebelum ke masjid menambah kesempurnaan solat. Yang keempat, menambah keimanan dan keyakinan pada hari kiamat. Yang kelima, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan keluar dosa daripada basuhan wuduk. Dan yang keenam, kawasan basuhan wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.